Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, ketika seorang berada di satu tanah lapang, tiba-tiba dia mendengar satu suara dalam awan. Siramlah kebun sipolan, lalu awan itu beredar ke suatu arah lantas menghujankan airnya di suatu kawasan berbatu. Kesuaran air itu bertakung di satu saliran dan mula mengalir. Lelaki itu mengekori aliran air tersebut lalu bertemu seorang lelaki yang sedang berdiri masukkan air ke dalam kebunnya menggunakan cangkul. Dia menanyakan kepada tuan kebun, "Wahai hamba Allah, apakah nama kamu?" Tuan kebun memberitahu nama yang sama yang didengari dari awan. Tuan kebun itu bertanya, "Wahai hamba Allah, kenapa kamu bertanyakan tentang namaku?" Dia menjawab, "Sesungguhnya aku telah mendengar suara pada awan yang air ini turun darinya. Siramlah kebun sipolan dan nama kamulah yang disebutkan. Apakah yang kamu lakukan dalam kebun ini sehingga suara pada awan menyuruh menyiram air di kebun kamu ini?" Dia menjawab, "Adapun apabila kamu telah memberitahu demikian, maka aku pun terpaksa memberitahu bahawa aku sungguhnya memerhatikan apakah hasil pada kebun ini, lalu aku membahaginya kepada 3 bahagian. Satu bahagian, yakni 1/3 pada hasil kebunku aku segera sedekahkan. 1/3 lagi aku dan ahli keluargaku makan, dan 1/3 lagi digunakan untuk keperluan kebun itu kembali." Mishkat Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, ketika seorang lelaki berada di satu tanah lapang, tiba-tiba dia mendengar satu suara dalam awan, "Siramlah kebun sipolan." Lalu awan itu beredar ke arah suatu arah lantas menghujankan airnya di suatu kawasan berbatu. Kemudian air itu bertakung di satu saliran dan mula mengalir. Lelaki itu mengekori aliran air tersebut lalu bertemu seorang lelaki yang sedang berdiri masukkan air ke dalam kebunnya menggunakan cangkul. Dia menanyakan kepada tuan kebun, "Wahai hamba Allah, apakah nama kamu?" Tuan kebun beritahu nama yang sama yang didengari pada awan. Tuan kebun itu bertanya, "Wahai hamba Allah, kenapa kamu bertanyakan tentang namaku?" Dia menjawab, "Sesungguhnya aku telah mendengar suara pada awan yang air ini turun darinya. Siramlah kebun sipolan dan nama kamulah yang disebutkan. Apakah yang kamu lakukan dalam kebun ini sehingga suara pada awan menyuruh menyiram air di dalam kebun kamu ini?" Dia menjawab, "Adapun apabila kamu telah memberitahu demikian, maka aku pun terpaksa memberitahu bahawa sesungguhnya aku memerhatikan apakah hasil pada kebun ini, lalu aku membahagikannya kepada 3 bahagian. Satu bahagian, yakni 1/3 pada hasil kebun aku segera sedekahkan, 1/3 lagi ahli keluarga aku makan, dan 1/3 lagi digunakan untuk keperluan kebun itu kembali." Mishkat Muslim. Keterangan betapa besar keberkatan pada hasil menginfakkan hanya 1/3 pada hasil kebun atas nama Allah SWT sehingga diberi pengurusan siraman untuk kebunnya dengan secara gaib. Kisah ini ialah satu contoh yang jelas kepada kita mengenai kenyataan yang terdapat dalam hadis sebelum ini, bahawa sedekah tidak mengurangkan harta, iaitu dengan menyedekahkan 1/3 hasil kebun, dia mendapat persediaan untuk menghasilkan buah kali kedua dan untuk seluruh kebunnya. Daripada hadis ini juga kita dah mendapat satu pengajaran yang baik. Pengajaran itu adalah sangat besar jika kita tentukan jumlah pada pendapatan kita untuk diinfakkan di jalan Allah. Pengalaman pun memberitahu bagi kita bahawa jika seorang itu membuat keputusan bahawa sekian-sekian banyak jumlah akan dibelanjakan di jalan Allah, maka pada masa akan datang dia akan sentiasa mendapat peluang untuk menginfakkan hartanya di tempat-tempat kebajikan dan kebaikan. Hadrat Abu Wa'il rahmatullahi berkata bahawa saya telah diutus oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an kepada Bani Quraizah dengan memberi pesan agar apabila saya tiba di sana, hendaklah saya beramal dengan amalan yang pernah dilakukan oleh seorang yang soleh di kalangan Bani Israel, iaitu 1/3 pendapatan saya disedekahkan, 1/3 ditinggalkan di sana, dan 1/3 dibawa pulang kepada beliau. Daripada kisah ini dapat diketahui bahawa para sahabat pun beramal dengan kaedah ini. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamul mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.